Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 220073 Muafiq Ibnuddin dari Kurun 7 akan menerangkan maksud dari laporan siasatan. Sebelum saya menerangkan, eloklah saya menerangkan definisi apa itu laporan. Baiklah, secara ringkasnya, laporan ialah dokumen yang membentangkan maklumat dalam format yang teratur untuk khalayak dan tujuan tertentu. Walaupun laporan ini ringkas, tetapi hampir kebanyakan laporan ringkas dibuat dalam bentuk tulis. Laporan ini dibuat dalam bentuk tulis sebagai rujukan ketika kita sudah habis menyelesaikan satu benda untuk kita menyemak semula laporan itu. Baiklah, apa itu pula laporan siasatan? Laporan siasatan ialah dokumen yang memperincikan penemuan siasatan sebaik saja aduan rasmi difailkan atau insiden berlaku. Sebagai contoh, insiden kita boleh bagi contoh seperti kemalangan. Si mangsa dilanggar oleh program musikal, jadi dia ingin membuat aduan. Di sini, penyiasat akan merekodkan isu perkara itu, menganalisis bukti dan seterusnya membuat kesimpulan. Okey, kenapa laporan penyiasatan ini penting? Laporan penyiasatan ini penting kerana dia akan digunakan sebagai bukti dalam mahkamah. Laporan penyiasatan ini haruslah ringkas, tertumpu kepada misi atau matlamat penyiasatan, kerana tujuan utama penyiasatan adalah untuk mencari maklumat dan bukti secara tepat untuk mendapatkan semula dokumen penting atau mendapatkan semua jenis fail yang tertentu dan mencari apa-apa tarikh dan masa. Kenapa dia berkata gitu? Kerana matlamat penyiasatan akan ditentukan oleh si mangsa. Jadi mangsa ini boleh jadi orang dalam organisasi atau orang yang kita tolong ataupun orang lain yang tolong. Terdapat beberapa kandungan asas dalam laporan penyiasatan. Yang pertama, mengenal pasti maklumat. Kita perlu mulakan laporan dengan maklumat khusus kes seperti nama penyiasat, nombor kes, tarikh kes dimasukkan dan tarikh penyiasat yang ditugaskan kepada kes itu. Kedua, ialah sumber rujukan. Maklumat yang diberikan oleh pengadu hendaklah dicatatkan dalam laporan. Sebagai contoh, nombor telefon pengadu, alamat, email, nombor pekerja, lokasi pejabat, jawatan dan jabatan. Hal ini dapat mengenal pasti orang yang memfailkan aduan tersebut. Ketiga, menyatakan spesifik tuduhan. Kita perlu mengenal pasti apakah jenis tuduhan yang sedang disiasat, sebagai contoh gangguan seksual, diskriminasi atau sebagainya. Sertakan juga beberapa banyak maklumat tentang aduan awal. Seterusnya, maklumat latar belakang tentang subjek. Laporan ini memerlukan maklumat yang sama dengan bahagian sumber rujukan yang ditulis dalam laporan penyiasatan. Maklumat subjek orang yang dituduh perlu direkodkan untuk mendapatkan nama, alamat email, nombor telefon pejabat, jabatan serta jawatan mereka. Selanjutnya, laporan temu bual. Laporan temu bual adalah ringkasan bagi setiap temu bual siasatan. Sebagai tambahan kepada maklumat dalam bahagian di atas, bahagian ini menghuraikan temu bual penyiasatan untuk memasukkan penilaian kredibiliti, iaitu faktor tertentu akan menentukan kredibiliti kenyataan orang yang ditemu bual. Bahagian ini harus menyeraikan sebarang penunjuk yang menyumbang kepada kepercayaan bahawa orang yang ditemu duga adalah sumber yang boleh dipercayai atau bukan. Selain itu, senarai semak bukti. Senaraikan bukti yang dikumpul semasa penyiasatan dan sertakan maklumat berikut dalam laporan penyiasatan, iaitu temu bual, video, foto, rakaman audio, email dan jenis bukti lain yang telah dikumpulkan. Akhirnya, cadangan. Buat cadangan pada akhir laporan. Apakah bentuk tindakan yang perlu dibuat selepas menilai semua bahan penyiasatan? Adakah terdapat bukti bahawa pelanggaran dasar-dasar berlaku? Pastikan syurah yang disandarkan oleh kesan yang ditunjukkan dalam kod kelakuan korporat atau dasar tempat kerja lain. Sertakan pelan tindakan yang mengenal pasti langkah seterusnya dalam membetulkan masalah.
Sekian saja beberapa kandungan asas dalam laporan penyiasatan. Laporan penyiasatan menyediakan pelbagai tujuan dan faedah. Antaranya adalah ia berfungsi sebagai dokumen berdasarkan pertemuan rasmi yang dikemukakan untuk mendorong beberapa bentuk tindakan. Ini boleh termasuk pemecatan, tindakan tata tertib, pelaksanaan latihan, kaunseling dan sebarang tindakan lain yang dilakukan hasil daripada penyiasatan. Kedua, sebagai buku catatan ataupun rekod langkah siasatan yang digunakan untuk membuktikan bahawa siasatan anda dijalankan dengan cara yang lebih tepat pada masanya, teliti dan saksama. Ketiga, segala maklumat yang terkandung dalam laporan penyiasatan boleh digunakan dalam sebarang tindakan undang-undang. Jadi adalah penting untuk memastikan laporan itu terperinci dan tepat. Antara faedah menulis laporan siasatan kadang-kadang membantu anda meluaskan pemikiran anda dan mungkin mencungkil soalan tambahan dan boleh memberikan anda cerapan dan pandangan baharu tentang sesuatu situasi ataupun kes. Seterusnya, laporan siasatan menyediakan maklumat atau sumber data yang lebih berguna untuk tujuan melaksanakan langkah kawalan dan pencegahan. Dalam konteks jenayah pula, laporan penyiasatan ataupun lebih dikenali sebagai IP dalam PDRM hendaklah ditulis dengan cara tepat dan logik yang menyatakan masalah kes, membentangkan hasil penyiasatan dan menetapkan kesimpulan dan cadangan. Ada 3 objektif laporan siasatan IP. Yang pertama, rekod. Laporan siasatan atau IP menyediakan rekod rasmi tentang maklumat yang berkaitan dengan kes dan informasi-informasi penting yang diperolehi semasa proses siasatan. Kedua, memimpin ataupun lead. Kandungan maklumat dan informasi dalam IP digunakan sebagai petunjuk dan panduan kepada penyiasat-penyiasat lain yang kemungkinan mereka perlukan dalam proses meneruskan siasatan mereka. Ketiga, pendakwaan. Kandungan maklumat laporan penyiasatan ataupun IP mengenai pihak berkuasa yang ditetapkan dalam mengambil tindakan ke atas pembetulan dan tata tertib jenayah serta boleh digunakan dalam mahkamah undang-undang. Ia digunakan oleh pejabat pendakwa apabila peguam mendakwa suspek dengan sesuatu jenayah. Penting untuk anda tahu bahawa ciri utama bagi laporan penyiasatan yang sempurna adalah laporan tersebut mudah dibaca dan difahami oleh semua orang yang akan membacanya. Maklumat yang terkandung dalam laporan siasatan haruslah jelas, ringkas, tepat dan dapat mengemukakan bukti yang kukuh. Teknik ringkas yang berkesan dalam menyediakan laporan penyiasatan adalah: pertama, maklumat kes keseluruhan hendaklah diminimumkan. Iaitu anda tidak perlu menjelaskan secara terperinci, iaitu maksudnya adalah anda hanya perlu tulis tarikh dan maklumat kepada pembaca apa yang berlaku pada masa itu. Dalam situasi terbaik, ringkasan melengkapkan keseluruhan kerja anda menjadi satu perenggan, atau berapa lagi jika anda mempunyai banyak maklumat untuk dibincangkan. Dan cadangannya lah tempat anda menunjukkan perkara selanjutnya yang perlu dilakukan berdasarkan maklumat yang telah anda berikan. Yang kedua adalah karya hendaklah ditulis dengan cara yang mudah. Walaupun anda harus berusaha untuk membuat kerja anda boleh difahami, ia tidak bermakna anda mesti memudahkan segala-galanya. Apabila anda terlalu mendalam dalam bidang tertentu, anda mula menggunakan istilah yang sukar difahami oleh bukan pakar. Istilah ini digunakan semata-mata oleh mereka yang bekerja dalam bidang khusus ini dan ia tidak bermakna apa-apa atas sesuatu yang agak beza kepada orang lain. Yang ketiga adalah lebih baik untuk menggunakan suara aktif jika berkebolehan. Ia akan membantu anda dalam mengekalkan pautan yang jelas antara individu dan objek. Jika suatu maklumat tidak dapat disampaikan kepada pembaca dalam satu ayat yang mudah, maka pecahkan dan sampaikannya dalam beberapa ayat yang lebih pendek dan jelas agar mudah dibaca dan difahami oleh para pembaca. Anda akan mengelakkan salah faham dan salah tafsir yang tidak diingini dengan cara ini. Seterusnya, saya akan menerangkan kepentingan menyediakan laporan siasatan. Untuk mengenali cabaran dalaman, beberapa jabatan atau syarikat mempunyai pakar mereka sendiri, ia termasuk aduan, kecacatan kecil atau perjanggahan. Walaupun isu sedemikian ditangani mengikut dasar perniagaan dan hasil siasatan membantu dalam pelaksanaan langkah pencegahan, melainkan jika pelanggaran itu bercanggah dengan undang-undang negeri atau negara, maka pihak berkuasa terpaksa memilih sendiri langkah alternatif ini. Dan apabila ini berlaku, perkara itu diambil alih dan berada di bawah kawalan agensi penguasaan undang-undang.
Laporan siasatan memainkan peranan penting dalam hal ini kerana ia boleh membantu menyelesaikan sebarang masalah jenayah dan meletakkan pelakunya ke dalam penjara. Oleh sebab itu, adalah penting untuk mengambil serius tentang penulisan laporan penyiasatan kerana laporan yang tidak sempurna boleh menjejaskan sepenuhnya kes itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 22000741 Muhammad Syarul bin Hasan dari 2Z64. Jadi saya akan membentangkan tentang cabaran-cabaran dalam penyediaan laporan. Cabaran dalam penyediaan laporan terbahagi kepada dua. Satu, cabaran kepada penulis dan lagi satu adalah cabaran kepada pembaca. Okey, cabaran kepada pembaca adalah laporan terlalu panjang. Laporan terlalu panjang ni laporan yang ditulis oleh penulis terlalu panjang mengakibatkan pembaca perlu memahami satu persatu. Pembaca perlu membaca dengan masa yang lama. Jadi hal ini mengakibatkan kes siasatan menjadi panjang. Jadi untuk mengelakkan kes siasatan menjadi lambat ataupun kes siasatan menjadi lambat, penulis perlulah menulis dengan pendek dan tepat. Yang kedua adalah maklumat terlalu banyak. Maklumat yang dikumpulkan oleh penulis ni terlalu banyak. Maklumat yang tak penting pun ditulis, maklumat yang penting ditulis. Jadi pembaca perlu menyusun balik, mengumpul balik maklumat yang penting dalam kes siasatan tersebut untuk beri terah kepada orang pihak atasan. Yang ketiga adalah laporan tidak teratur. Laporan tidak teratur yang ditulis oleh penulis mengakibatkan pembaca kurang faham dalam kes siasatan tersebut. Maklumat sukar difahami. Maklumat sukar difahami adalah disebabkan oleh penggunaan gaya bahasa seperti bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dicampur adukkan. Jadi di Malaysia adalah bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Jadi bagi yang menulis laporan perlulah mahir dalam penggunaan bahasa Melayu untuk pembaca lebih faham dengan jelas. Jadi bila penggunaan bahasa yang dicampur adukkan mengakibatkan pembaca sukar untuk fahami maklumat-maklumat yang dikumpul. Yang keempat adalah tajuk yang mengelirukan. Tajuk yang mengelirukan adalah tajuk yang digunakan oleh penulis tidak sama dengan laporan yang ditulis. Sebagai contoh, kes ragut, dia menulis kes sama. Jadi bila kes macam itu, dia akan mengakibatkan pembaca keliru untuk faham dengan jelas. Cabaran kepada penulis pula adalah penulis mempunyai masa yang terhad. Masa yang terhad untuk menulis laporan. Penulis mestilah menyiapkan laporan dalam masa yang singkat kerana laporan tersebut perlu diserahkan kepada pihak atasan. Jadi penulis mempunyai masa yang terlalu singkat untuk menulis laporan. Dengan itu penulis perlu mendengar pelbagai suara, pelbagai saksi secara berulang kali dan mencatat maklumat-maklumat penting untuk ditulis dalam kes laporan. Yang kedua adalah maklumat sukar dipilih dan disusun. Maklumat yang disampaikan oleh pelbagai saksi yang menyampaikan maklumat sukar dipilih oleh penulis. Penulis sebagai contoh, saksi yang pertama memberikan kes ketika kejadian, lain saksi datang lagi bagi kes selepas kejadian. Jadi penulis sukar untuk pilih maklumat-maklumat yang tepat. Yang ketiga adalah pembinaan penstruktur ayat. Jadi ini yang saya cakap tadi adalah penulis perlu mahir dalam penggunaan ayat untuk pembaca mudah faham. Jadi penulis perlu mahir dalam penggunaan bahasa dan dalam menulis agak senang difahami oleh pembaca. Bila pembaca senang untuk difahami, jadi kes siasatan ini akan berjalan dengan lancar dan cepat. Yang keempat adalah dibaca oleh saksi dari pelbagai peringkat. Selepas selesai menyiapkan penulisan, jadi penulis perlu menunjukkan kepada saksi supaya saksi membaca balik maklumat-maklumat yang ditulis. Supaya maklumat yang disampaikan oleh saksi adalah sama dengan maklumat yang ditulis oleh penulis. Kesimpulannya, laporan ialah dokumen yang membentangkan maklumat dalam format yang teratur untuk khalayak dan tujuan tertentu. Walaupun laporan dikasan boleh dikemukakan secara lisan, laporan lengkap hampir selalu dalam bentuk dokumen bertulis. Laporan siasatan juga merupakan dokumen yang memperincikan penemuan siasatan sebaik saja aduan rasmi difailkan atau insiden berlaku. Di sinilah penyiasat merekodkan isu perkara itu, menganalisis bukti dan membuat kesimpulan.
terdapat 9 kandungan asas dalam laporan penyiasatan. Penyiasatan sistem pengurusan kes ialah alat yang membolehkan menjejaki kes. Perisian pengurusan kes menyelaraskan proses pelaporan penyiasatan dengan menjana laporan dengan satu klik, memulai dengan mengenal pasti maklumat yang boleh membantu anda dalam kes tersebut, dan akhir sekali adalah cadangan. Tujuan bagi menyediakan laporan siasatan adalah sebagai dokumen berdasarkan pedoman rasmi yang dikemukakan untuk mendorong beberapa bentuk tindakan. Ini termasuk pemecatan, tindakan tata tertib, pelaksanaan latihan, konseling dan sebarang tindakan lain yang dilakukan hasil daripada penyiasatan. Laporan siasatan juga berfungsi sebagai rekod ataupun buku catatan langkah penyiasatan. Ia boleh digunakan untuk membuktikan bahawa siasatan anda telah dijalankan dengan cara yang tepat pada masanya, teliti dan saksama. Salah satu perkara yang sukar dihadapi oleh penyiasat ialah dalam menulis laporan. Akan tetapi kerana ia merupakan bahagian penting dalam langkah penyiasatan, penyiasat tidak boleh sesekali mengabaikan dan memandang remeh terhadap perkara ini. Terdapat 3 cabaran dalam penyediaan laporan, iaitu penggunaan gaya dan bahasa, data terlalu banyak untuk dikumpulkan dan harapan tinggi. Cabaran bagi pembaca pula terdapat 6, iaitu laporan terlalu panjang, terlalu banyak maklumat, laporan tidak teratur, maklumat sukar difahami, bahasa teknikal yang digunakan dan tajuk yang mengelirukan. Dan akhir sekali adalah cabaran bagi penulis, iaitu masa terhad, maklumat sukar dipilih dan disusun, pembinaan dan pengkesetujuan ayat dan dibaca oleh pelbagai saksi daripada pelbagai peringkat.